Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Prazamrud yang cikgu kasihi sekalian. Kita bersua lagi pada hari ini bagi meneruskan sesi PDPR kita. Mata pelajaran kita ialah Bahasa Melayu dan kita akan belajar ayat mudah. Bersama cikgu kamu, Cikgu Zuraida, Prasekolah Zamrud, Sekolah Kebangsaan Ibu, Kemaman, Terengganu. Kita lihat LO dan juga SC kita untuk sesi hari ini. LO kita adalah murid dapat mengeja dan membaca ayat mudah. Dan SC kita adalah yang pertama, murid boleh membunyikan suku kata terbuka dan tertutup. Yang kedua, murid boleh mengeja dan membaca perkataan. Dan yang ketiga, murid boleh mengeja dan membaca ayat mudah tema pekerjaan beruniform. Baiklah kelas, mari kita lihat apa itu ayat. A-Y-A-T, ayat. Apakah ayat? Ayat terdiri dari lebih dari dua perkataan. Contohnya, itu ibu saya. Ada tiga perkataan. Itu dinamakan ayat mudah. Kalau satu perkataan sahaja, contohnya ibu, itu bukan ayat. Itu adalah perkataan. Huruf besar di awal ayat. Pastikan semasa kamu menulis ayat, huruf pertama sekali adalah huruf besar. Tanda noktah di akhir ayat. Semasa kamu menulis ayat, pastikan ada tanda noktah ataupun titik pada akhir ayat. Baiklah kelas, jom kita baca dan bina ayat. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar askar. Okey, mari kita eja perkataan bersama-sama. A-B-A-N-G, bang. Abang. A-B-A-N-G, bang. Abang. Ini adalah perkataan, bukan ayat lagi ya. Ingat tak cikgu cakap, ayat terdiri daripada lebih dari dua perkataan. Mari kita lihat perkataan seterusnya. S-E, se, O-O-R-A-N-G, rang. Seorang. S-A, sa, Y-A, ya. Saya. A-S, as, K-A-R, kar. Askar. Okey, ada 4 perkataan. Dalam 4 perkataan ini, apakah perkataan yang bermula dengan huruf besar? Ya, ini adalah perkataan yang bermula dengan huruf besar. Abang. A-A-B-A-N-G, bang. Abang. Jadi, perkataan abang ini adalah perkataan yang pertama untuk membina ayat. A-A-B-A-N-G, bang. Abang. Okey, seterusnya, abang. Kita lihat ayat yang kedua. Apakah ayat yang kedua? S-A, sa, Y-A, ya. Saya. Abang saya. Okey, apakah dia? Perkataan yang ketiga. Okey, kita lihat dua perkataan ni, seorang dengan askar. Okey, ingat tak cikgu cakap perkataan ataupun di hujung sekali ayat mesti ada tanda nokta. Ini adalah tanda nokta. Jadinya perkataan askar ini berada di hujung sekali pada akhir ayat. Jadinya seorang ini mesti berada di tengah-tengah. Abang saya seorang. Okey, askar.
askar ini berada di hujung kerana askar ini mempunyai tanda noktah di hujung sekali. Ya, betul. Kita sebut sama-sama. Abang saya seorang askar. Okey, seterusnya kita lihat ayat yang seterusnya. Okey, apakah gambar ini? Ini adalah gambar pekerjaan beruniform. Kita telah belajar pada minggu lepas. Ini adalah bomba. Okey, kita eja sama-sama. A-H L-I-V ahli, B-O-M bom, B-A ba bomba. Ahli bomba. Ahli bomba ni tugasnya memadamkan kebakaran dan menyelamatkan nyawa orang awam. Nyawa dan juga harta benda, ya. Okey, seterusnya perkataan yang kedua. A-H M-A-D mat Ahmad. Ahmad nama orang. Ingat, nama orang adalah kata nama khas dan mesti huruf besar di hadapan, walaupun nama orang ni berada di tengah-tengah ayat, tapi mesti dengan huruf besar. S-E se-o-o-r-a-n-g rang, seorang. Ini adalah perkataan ketiga. Ahli bomba, Ahmad, seorang. Kita hendak susun perkataan ini menjadi ayat yang betul. Ingat tak cikgu cakap, bagi ayat di permulaan ayat adalah huruf besar. Mari kita lihat mana dia huruf besar. Ini dia huruf besar. Jadinya perkataan Ahmad berada di hadapan sekali. Ahmad. Okey. Apa dia perkataan yang kedua? Adakah ahli bomba ataupun seorang? Ingat, kalau ada tanda nokta mesti berada di akhir sekali. Jadinya perkataan yang kedua adalah seorang. Ahmad seorang. Okey, dan ini dia perkataan yang ketiga. Ahli bomba. Ahmad seorang ahli bomba. Okey, ini adalah ayat yang betul. Bagus. Baiklah kelas, apakah nama pekerjaan beruniform yang dipaparkan? Ini adalah polis. P-O-L-I-S, polis. Ya, polis. Kita telah belajar pekerjaan beruniform pada minggu lepas. Perkataan yang kedua, E-N-N-C-I-K, encik. Encik ini adalah nama panggilan dan ia berada di hadapan nama seseorang. A-A-M-I-R, Amir. A-A-M-I-R, Amir. Amir ini adalah nama khas, itu nama orang dan mesti huruf besar, tidak kira di awal ataupun di tengah ataupun di akhir ayat. Seterusnya, S-E se-o-o-r-a-n-g rang, seorang. Okey kelas, mari kita susun perkataan ini menjadi ayat yang betul. Apakah perkataan pertama? Ya, kita lihat ada dua perkataan bermula dengan huruf besar, iaitu encik dan juga Amir. Mana satu perlu kita letak di hadapan? Cikgu cakap tadi, encik adalah nama panggilan dan ia perlu diletakkan di hadapan nama seseorang. Jadinya encik berada di hadapan sekali. Encik. Okey, seterusnya kita lihat apakah perkataan yang kedua. Mestilah Amir kerana nama orang dan berada di sebelah nama panggilan. Encik Amir. Perkataan yang ketiga, apa pula kelas? Ingat tak cikgu cakap kalau ada tanda nokta ni ia berada di akhir sekali. Dan
mestilah perkataan polis ni berada di akhir. Jadinya perkataan seterusnya bukan perkataan polis. Perkataan seterusnya ialah seorang. Encik Amir seorang. Dan perkataan terakhir mestilah perkataan yang ada tanda noktah, iaitu polis. Encik Amir seorang polis. Sekali lagi, Encik Amir seorang polis. Okey, bagus. Boleh faham kan? Cikgu harap semua boleh faham. Ini dia tugasan kamu untuk hari ini. Bersedia dengan modul PDPR tema pekerjaan beruniform muka surat 13. Kamu dikehendaki membaca dahulu perkataan yang cikgu paparkan bersama-sama dengan cikgu, dan kamu juga boleh membaca bersama-sama ibu bapa kamu dengan modul di rumah. Kamu perlu menyusun perkataan bagi membentuk ayat mudah yang betul. Cikgu telah ajar tadi macam mana nak susun perkataan dengan cara yang betul. Dan yang keempat, kamu perlu mewarnakan gambar pekerjaan beruniform dengan cermat. Dan yang terakhir, kamu perlu menghantar seperti biasa hantar gambar tugasan ke dalam grup Telegram kelas Prazamrud kita. Ucapkan selamat belajar. Rajin-rajin belajar ya. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi